Hello and what's up guys. Topik hari ni ialah topik tentang PLKN ataupun Program Latihan Khidmat Negara. Aku yakin generasi baru zaman sekarang takkan kenal PLKN ni apa. Kalau ada yang tahu pun maybe daripada akak-akak ataupun abang-abang diorang yang pernah terlibat dalam PLKN ni. Aku juga pernah terlibat dengan PLKN ni. Jadi aku nak bercerita tentang kebaikan dan keburukan yang ada dalam PLKN ni. Tapi sebelum tu korang PLKN merupakan kursus latihan wajib selama 3 bulan di pusat latihan PLKN di seluruh Malaysia yang ditetapkan. Pada setiap tahun, 24% remaja yang berumur 18 tahun dipilih secara random untuk menyertai PLKN tersebut. Program ini diwujudkan oleh Parti Barisan Nasional yang diketuai oleh Datuk Seri Najib Razak pada tahun 2004. Walau bagaimanapun, pada tahun 2015 program ini ditangguhkan untuk menjimatkan sebanyak 400 juta ringgit Malaysia. Pada 17 Oktober 2015, PLKN cuba untuk dihidupkan semula dengan projek yang bernama Projek Perintis Transformasi PLKN. Projek ini hanya untuk menguji tahap keberkesanan atau relevankah lagi PLKN ni. Untuk pengetahuan korang, pelatih-pelatih yang terlibat dalam PLKN ni, diorang akan dikenakan di tempat masing-masing ataupun di negeri masing-masing. Tapi untuk projek perintis ni akan kena di satu tempat sahaja, iaitu di Kamp Princess Haliza Sepang. Untuk projek perintis transformasi ni lah aku terlibat. Seramai 410 pelajar di satu tempat daripada bermacam-macam negeri, termasuk Sabah dan Sarawak. Apakah kebaikan yang aku nampak? So firstly, tentang perpaduan lah. Banyak gila program yang melibatkan kumpulan, terdiri daripada bermacam-macam orang lah, bermacam-macam bangsa, iaitu China, India, Kadazan, semua ada. Kena berkomunikasi antara sesama sendiri. Lama kelamaan korang akan biasa dan akan mengubah cara korang lah. Seterusnya ialah tentang bangun pagi. Pukul 5.30 akan dikejut oleh askar, keras dan kasar, confirm akan bangun. Dekat sana juga bukan hanya menitik beratkan tentang fizikal saja, tapi tentang keagamaan juga sangat tinggi. Solat semua, tentang mengaji, ada program ceramah dan azan. Bila azan ni akan dipilih secara random. Untuk setiap hari seorang akan azan. Itu satu benda yang positif bagi akulah. Untuk orang-orang yang tak reti baca ataupun tak reti solat apa semua, diorang akan diasingkan untuk belajar dalam kelompok diorang. Dan yang seterusnya lagi ialah cara hidup sihat. Cara pemakanan kau dijaga, cara kau bersukan dijaga. Selepas subuh kau akan pergi bersukan, dijaga oleh cikgu-cikgu profesional. Waktu tu cikgu-cikgu orang putih, warming up dengan betul, cool down dengan betul. Cara pemakanan kau akan dijagalah. Kalau kau kat rumah kau sebat je kan, satu hari sampai 5-6 kali kau makan macam saka. Tapi dekat sana memang tersusun, ada waktu-waktunya, dan makanan pun hanya makanan yang sihat sahaja. Berdisiplin, confirm akan berdisiplin selepas balik daripada camp tersebut. Baju pun sebelum ni mak kau yang basuh, balik kau dah reti basuh sendiri. Iron baju dulu mak kau ke akak kau yang iron, balik kau dah boleh iron sendiri. Daripada awalnya kau dipaksa untuk buat benda tu semua. Dan salah satu sebab askar akan awasi kau 24 jam lah, senang cerita. Aku pernah ada program yang aku ponteng dan ditangkap. Dan kau tahu tak apa aku kena buat? Aku kena bergulung daripada hujung sampai ke hujung. Selepas aku kena gulung tu, sehari aku tak boleh makan langsung. Sebab kalau aku masuk apa-apa aku akan muntah. Yang terakhir sekali ialah tentang ketahanan fizikal lah. Masuk sana kena menghadap benda-benda yang menggunakan fizikal tau. Kawal kat tengah panas. Kau pun tahu askar jaga macam mana. Itu membuatkan ketahanan fizikal kau akan lebih baik lah. Kat sana juga banyak program sukarelawan. Bersihkan pantai, bersihkan kubur. Apa yang bagus daripada situ, luar camp nanti, contoh kena musim banjir, kau akan menjadi sukarelawan dengan sendirinya. Sebab apa? Kau dah ada pengalaman. Itu salah satu benda kebaikan juga yang boleh dapat kat PLKN ni. Kita pergi dekat keburukan pula. Firstly ialah tentang cara pemilihan untuk menyertai program tersebut tanpa menyiasat latar belakang peserta. Diorang tak tahu pun kau susah ke senang ke, ada penyakit ke apa ke. Diorang akan pilih sahaja secara random. Program tersebut hanya menawarkan allowance sebanyak RM200 sahaja sepanjang latihan tersebut. Kiranya kau tak join latihan ini, kau boleh dapat RM2,000 lebih kalau bekerja di luar. Sekiranya kau ingkar untuk
untuk join PKN ni boleh dikenakan hukuman penjara dan didenda sebanyak RM2,000. Seterusnya ialah banyak gila kelas. Daripada pagi sampai ke malam akan ada kelas. Dah macam sekolah dah. Aku faham banyak benda yang kau boleh dapat daripada dalam kelas ni. Tapi kalau kelas setiap hari sebanyak itu, aku rasa tak relevan untuk PKN ni diteruskan. Bayangkan terlalu banyak kelas sampaikan kau nak mandi pun kau tak sempat. Disebabkan kelas ini juga banyak program yang tertangguh. Seperti masuk dalam hutan, menembak. Time aku tak ada program menembak masuk hutan tu semua. Sebab apa? Diorang nak habiskan modul dalam kelas. Seterusnya ialah tentang sistem keselamatan. Banyak aku nak sentuh tentang sistem keselamatan ni. Sistem keselamatan tak kuat dekat PKN ni menyebabkan orang lelaki boleh masuk ke asrama perempuan. Ada orang yang masuk ke asrama perempuan tapi lepas macam tu je. Sebabkan sistem keselamatan ni orang lelaki boleh keluar sesuka hati untuk beli rokok dan sebagainya. Kes bergaduh kau jangan cakap lah. Semua kes gaduh yang menggunakan senjata sampai kepala berdarah, sampai kepala berlubang, semua tu berlaku di depan mata aku. Aku rasa itu satu keburukan lah. Keselamatan tak dijaga dengan betul. Keburukan yang seterusnya ialah tentang askar tersebut. Sometimes ada bagusnya askar jaga, dan sometimes aku rasa tak patut askar ni ada. Sebab apa? Terlalu menggunakan kekerasan. Kau tak buat apa-apa pun kau ditumbuk sewenang-wenangnya, tepuk kepala sesuka hati. Kau hanya mampu diam je lah nak lawan dengan diorang kan. Sebab kau hanya manusia biasa. Akhir sekali apa yang aku nak cakap ialah PKN ni membazirkan duit kerajaan lah. Terlalu banyak spend untuk PKN ni. Setiap pelajar dah diberi allowance, gaji cikgu-cikgu lagi. Semua cikgu-cikgu daripada luar negara mestilah memerlukan gaji yang sangat besar. Askar-askar lagi dan sebagainya. Sebenarnya untuk kau mencapai objektif yang sama seperti mana di PKN, kau boleh lakukan di sekolah sebenarnya. So sampai sini sajalah benda yang aku boleh sharekan tentang PKN ni, kebaikan dan keburukan. Untuk PKN ni dimansurkan, personally bagi aku bersetuju. Walaupun sebenarnya ramai yang tak bersetuju, tapi sebenarnya banyak lagi sebab PKN ni perlu dimansurkan. Bukan sebagai politik saja. Banyak faktor PKN ni diberhentikan. Inilah sedikit sebanyak pengalaman aku yang aku boleh kongsikan ketika aku di PKN. Untuk korang, jangan lupa share, like dan subscribe video Monkey Mouse. Bye-bye.